Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung fizik etang 4. Tajuk dia daya memusat lah. Okey, apa itu daya memusat? Okey, daya memusat adalah daya yang diperlukan oleh sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan gerakan dia dalam keadaan gerakan yang membulat lah. Okey, daya diperlukan oleh satu objek untuk mengekalkan gerakannya dalam gerakan membulat. Okey, sumber-sumber yang menghasilkan daya memusat contohnya dibagi sini ada sekeping duit shilling diletakkan di atas meja yang berputar. Okey, jadi bila kita putarkan meja tu, duit shilling tu masih lagi bergerak dalam satu bulatan lah. Jadi apa yang menyebabkan duit shilling tadi berputar dalam satu bulatan? Okey, ini disebabkan oleh geseran yang terhasil di antara permukaan meja tadi dengan duit shilling lah. Okey, yang kedua kita lihat di sini gambar sebuah kereta yang bergerak di sebuah jalan. Dan dia sedang berpusing keliling lah. Contohnya dekat bulatan tu. Okey, daya memusat yang dihasilkan adalah disebabkan oleh apa? Daya geseran di antara tayar tadi dengan permukaan jalan lah. Okey, gambar yang ketiga ni dia ambil seketul batu, diikat dengan tali dan dia pusing. Okay, jadi bila kita pusingkan tali tu, batu tadi akan bergerak secara dalam bulatan lah. Okey, bagaimana batu tadi dapat berpusing dalam bulatan yang memufuk tadi? Okey, ini disebabkan oleh apa? Tegangan tali lah. Okey, tegangan tali. Bulan mengorbit bumi. Okey, bagaimana bulan tadi boleh mengelilingi bumi? Okey, ini sama juga daya juga melibatkan daya memusat lah. Okey, apakah daya yang bertindak pada bulan tadi? Sebenarnya adalah daya tarikan graviti bumi lah yang menarik bulan tadi supaya bulan tadi akan bergerak dalam satu bulatan lah. Okey, formula untuk daya memusat dan juga pecutan memusat. Sebelum ni kita buat rumus apa daya di antara dua jasad, daya tarikan di antara dua jasad. Okey, hari ni kita nak kira tentang daya memusat dan juga pecutan memusat. Okey, apabila suatu objek berjisim M bergerak dalam suatu lintasan membulat yang berjejari R. Okey, dengan laju linear dia V. Okey, maka daya memusat akan dapat kita kira menggunakan rumus F sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, M jisim, V tadi laju linear, R tu adalah jejari lintasan membulat tadilah. Okey. Okey, F tadi adalah daya memusat. Okey, tapi kita tahu sebelum ni kita belajar hukum Newton kedua, dia kata F sama dengan MA lah. Jadi kita nak samakan di antara kedua-dua daya ni lah. Daya memusat dengan rumus hukum Newton kedua tu, bila kita combine rumus tu kita akan dapat MV kuasa 2 per R sama juga dengan MA lah. Okey. Jadi boleh tak kita cari pecutan memusat? Okey, kita akan dapat A dia sama dengan, kita alihkan sajalah, M tu kita boleh potong sebab dia ada kiri dan kanan tu. Kita potong, maka kita akan dapat pecutan memusat adalah V kuasa 2 per R, iaitu laju linear kuasa 2 bahagi dengan jejari lah. Okey, A ialah pecutan memusat. Okey, arah dia sentiasa ke pusat bulatan lah. Okey, ni ada contoh pengiraan sedikit. Okey, apa yang perlu kita buat tadi? Kita tahu rumus kita ada dua. Yang pertama tadi okey, yang pertama kita ada rumus yang ini, F sama dengan MV kuasa 2 per R untuk kira
daya memusat. Okey, rumus yang kedua hari ni adalah A sama dengan V kuasa 2 per R. Okey, F tu daya memusat, A adalah pecutan memusat. Okey, jadi kita perhatikan kita punya soalan. Okey, sekeping duit shilling yang berjisim 0.0025 kilogram diletakkan 0.3 meter dari pusat bulatan dengan sebuah meja yang berpusing secara mengufuk dengan kelajuan 0.5 meter per saat. Okey, hitungkan daya memusat. Okey, yang B tu kirakan pecutan memusat. Apa kita punya rumus tadi? Dia kata apa? F sama dengan M V kuasa 2 per R. Okey, jadi ini kita dapat nilai M. Okey, ni kita dapat R 0.3. Okey, ni adalah laju linear dia lah 0.5. Okey, boleh kira daya memusat. Kita masukkan je lah dalam rumus MV kuasa 2 per R. Okey, untuk yang pecutan, rumus dia A sama dengan V kuasa 2 per R. Okey, kita ada nilai V kuasa 2. V ni 0.5 kuasa 2 kan. Okey, R tadi 0.3 lah. Maka kita boleh kira pecutan memusat. Okey, jelas. Okey, hanya menggunakan dua rumus je lah. Satu daya memusat, satu lagi pecutan memusat. Cuma keluarkan maklumat daripada soalan, masukkan dalam rumus, kira dan pastikan waktu tulis unit lah. Okey, yang seterusnya contoh yang ketujuh. Daya geseran di antara roda kenderaan dengan permukaan jalan adalah 6,480 Newton. Okey, ini adalah F. Okey, F. Dia bagi F. Soalan dia, apabila kenderaan itu bergerak di sebuah jalan pusing keliling yang mempunyai jejari 50 meter. Okey, jisim kenderaan itu ialah 1000 kilogram. Okey, dan kita ada nilai F. Okey, kita ada F. Kita ada R. Kita ada M. Okey, dia suruh kira nilai V. V sama dengan berapa? Okey, jadi rumus dia masih sama macam tadi lah. F sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, masukkan semua, cari nilai V. Okey, awak alih je lah V sebagai tajuk awak punya persamaan tu, awak akan dapat lah. Okey, tapi kita kena ingat lah V kita tu V kuasa 2. Jadi awak kena, bila nak dapatkan jawapan V saja, awak kena punca kuasa dia. Okey, cuba buat, nanti cikgu bagi jawapan yang sebenarnya lah. Okey, contoh yang ke-8. Daya geseran di antara roda kenderaan pada permukaan jalan adalah 6,480. Okey, ni sama dengan soalan tadi. Contoh 8 dengan contoh 7 kan. Okey, nilai yang sama. Okey, jadi contoh 7, contoh 8 ni benda yang sama, buat satu je lah. Okey, seterusnya kita perhatikan di sini. Bagaimana daya graviti membekalkan daya memusat bagi gerakan satelit dan planet-planet dalam orbit yang membulat lah. Okey, kalau kita perhatikan di sini, bagaimana satelit tu boleh mengelilingi bumi lah dalam satu gerakan membulat tadi. Okey, dia sebenarnya ada daya memusat lah. Daya memusat tu adalah disebabkan oleh daya graviti bumi lah yang menarik satelit-satelit tadi supaya bergerak dalam orbit dia. Okey, kalau dilihat di sini, okey, rajah menunjukkan sebuah satelit sedang mengorbit bumi. Okey, pada titik P1, okey, di dalam orbit, satelit bergerak dengan laju linear pada arah P2.
Okey, kalau laju linear, laju pada gerakan garis lurus dia pergi straight itu. Okey, pada masa yang sama satelit mengalami jatuh bebas. Okey. Okey, satelit tadi mengalami kejatuhan bebas disebabkan oleh daya tarikan graviti dan sampai ke titik P3. Okey, jadi kalau di sini kalau tiada daya tarikan graviti, satelit tadi ni akan terus bergeraklah keluar daripada orbit dia. Tapi oleh kerana ada daya tarikan graviti, okey, dia akan menarik satelit ni supaya mengalami jatuh bebas supaya dia terus berada dalam orbit yang samalah. Okey. Pemerhatian yang sama didapati apabila satelit berada pada kedudukan Q1, Q2 dan Q3 lah. Okey. Jadi katakan Q1 tu sepatutnya dia akan terus bergerak pada Q2, tapi oleh kerana dikenakan daya tarikan graviti oleh bumi, maka dia akan tertarik pada kedudukan Q3 lah supaya dia terus berada dalam orbit. Okey, ini mengakibatkan lintasan pergerakan dalam satu bulatan. Okey, dia akan mengelilingi orbit dia, tak terkeluarlah daripada orbit disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey, jadi kesimpulannya, okey, kalau ditanya kenapa satelit tadi boleh bergerak dalam orbit yang membulat, maka kita boleh jawab disebabkan oleh daya tarikan graviti bumi lah. Okey, yang seterusnya, bagaimana kita nak menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan hukum kegravitian semesta dan juga daya memusat. Okey, hukum kegravitian semesta yang kita belajar sebelum ni, katakan ada dua jasad, dia akan mengenakan daya tarikan lah di antara satu sama lain kan. Okey, jadi sini kalau kita perhatikan di sini, kita ada bumi, kita ada bulan. Okey. Diguna perkataan bahasa Inggeris ni, ME ni, E tu untuk Earth lah. Okey, M tu untuk Moon. Jadi jisim bumi, jisim bulan. ME, MM. Okey, kita belajar sebelum ni daya graviti. Okey, adalah daya yang dikenakan oleh dua jasad lah. Okey, jadi dia punya rumus kita belajar sebelum ni, G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, jadi oleh kerana kita ada di sini kita ada bumi. Okey, kita ada bumi ME, satu lagi kita ada jisim bulan MM. Okey, jadi kita masuk je lah dalam rumus, kita ganti M1 M2 tu sama je. Jadi G ME MM bahagi dengan R kuasa 2 ni adalah sama dengan daya graviti yang dikenakan lah. Okey, tadi kita baru belajar daya memusat, iaitu rumus dia adalah MV kuasa 2 per R. Okey, jadi yang bergerak dalam bulatan sekarang ni adalah bulan. Okey, maka M di sini adalah jisim bulan lah. Okey, objek yang bergerak dalam bulatan tadi. MM darat dengan V kuasa 2 bahagi dengan R. Okey, maka kita boleh kira dia punya jisim lah. Jisim bumi sama dengan, kita potong lah yang mana tak berkaitan ni, yang mana sama potong. Okey, R ni dengan ni pemudahkan lagi, maka akan dapatlah rumus akhir dia, jisim bumi sama dengan V kuasa 2 R bahagi dengan G. Okey, awak olah dia punya rumus yang ke atas ni, awak akan dapatlah rumus bagi jisim bumi. Okey. Okey, ni daripada rumus atas ni awak akan dapat rumus jisim bumi sama dengan V kuasa 2 per R bahagi dengan G. Okey, V itu adalah laju linear, kita boleh gantikan dengan persamaan 2 pi R per T. Okey, 2 pi R per T. Laju linear yang dilalui oleh bulan tadi adalah panjang lintasan tu dalam bulatan tu 2 pi R ataupun 2 pi G lah, belajar sebelum ni kan. Bahagi dengan masa dia. Okey, bila kita gantikan dalam persamaan tu,
kita akan dapat rumus bagi jisim bumi yang baru adalah 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan GT. Okey, kita ada dua rumus lah untuk jisim bumi. Okey, satu yang ini, satu lagi yang kita gantikan nilai laju linear dia, 2 pi R per T. Okey, jadi T tu adalah tempoh di mana bulan mengorbit bumi. Okey, bilangan tempoh dia adalah 27.3 hari untuk melengkapkan satu lintasan tu lah, satu bulatan. Okey, R adalah jejari orbit bulan mengelilingi bumi. Okey, ni R dia. Okey, ni nilai T dia lah. Okey, nilai ni akan diberilah dalam peperiksaan sekiranya digunakan dalam pengiraan. Awak tak perlu hafal lah nilai ni. Okey, tadi kita kira jisim bumi. Okey, bagaimana kita nak mengira jisim matahari? Okey, kalau kita perhatikan di sini, kalau tadi bulan akan mengorbit bumi. Okey, sekarang ni kalau matahari dengan bumi yang akan mengorbit matahari lah. Okey, bumi yang akan mengelilingi matahari. Okey, jadi sama saja dengan tadi, kita ambil kita combinekan dua rumus lah, iaitu daya tarikan graviti di antara dua jasad tu sama dengan daya memusat lah yang dikenakan. Maka di sini kita ada kita ada jisim matahari MS, S tu untuk sun, E tu untuk earth tadilah, ME untuk jisim bumi. Jadi G M1 M2 per R kuasa 2. Jadi masukkan je lah jisim matahari, jisim bumi. Okey, G MS ME bahagi dengan R kuasa 2. Okey, kita akan dapat daya graviti di antara bumi dengan matahari. Okey, daya memusat ni siapa yang mengelilingi matahari? Bumi. Maka kita letak jisim bumi lah kat sini. ME V kuasa 2 per R. Daya memusat ni kita tahu rumus dia MV kuasa 2 per R. Jadi jisim yang mana kita nak ambil? Matahari atau bumi? Jadi siapa yang bergerak ke membulat tu dalam satu lintasan bulat tu? Bumi. Maka kita ambil jisim bumi lah. Okey, ME V kuasa 2 per R. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat lah. Kita akan dapat okey, jisim matahari MS tu sama dengan V kuasa 2 R bahagi dengan G. Okey, sama dengan tadi, kita akan gantikan persamaan dia dengan nilai laju linear kita. V sama dengan 2 pi R per T. Maka kita akan dapat jisim matahari sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan GT. Okey, kita masukkan, kita pemudahkan, maka kita akan dapatlah jisim matahari ni 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan GT, di mana R tu adalah jejari orbit bumi mengelilingi matahari. Okey, T itu adalah tempoh bumi mengorbit matahari. Maknanya untuk melengkapkan satu bulatan tu dia mengambil masa sebanyak 365.3 hari lah. Okey, maka kita boleh masukkan, kita akan dapat kira lah jisim matahari. Okey, kes dia sama dengan kita nak menentukan jisim bumi tadi lah, bila bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Okey. Yang seterusnya, yang ni dia nak tengok eksperimen ni berkaitan di antara daya memusat dengan laju linear lah. Semakin bertambah daya memusat, semakin bertambah laju linear. Okey. Okey, yang ni kalau kita perhatikan di sini, kita ada satu tali yang disambung dengan penyumbat getah tu yang dipusing dalam satu bulatan lah.
di bahagian bawah tu kita letakkan pemberat berslot. Okey. Kita akan pusingkan penyumbat tu dalam bulatan mengufuk di atas kepala. Okey, maka dia akan bergeraklah dengan kelajuan yang sama. Okey, tanpa menggerakkan tangan lah. Okey, kita pusing dulu, dia akan terus bergerak. Okey, GC yang pertama digunakan 200 gram. Okey, jari yang digunakan 100 cm. Okey, lepas tu kita catatkan masa untuk satu pusingan lah. Maka kita boleh kira rumus daya memusat. Jadi kita akan adjust dia punya pemberat yang digantungkan di bahagian bawah tu lah. Maka didapati semakin bertambah daya memusat tegangan tadi tu, semakin bertambah laju linear lah. Okey, maka habis tajuk kita daya memusat tutorial 1 tu. Ada banyak soalan, awak boleh jawab yang mana awak boleh jawab dululah. Awak cuba dulu yang mana boleh jawab. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu lah. Okey, dalam grup. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.